Ngeng 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 ngeng, gedebuk depan mata aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi dengan aku, Ramadan Fauzan, dalam channel YouTube aku. Ini hari aku nak buat sedikit product review berkenaan dengan DJI Phantom 4 Standard yang aku beli dalam 4 ke 5 tahun lepas lah masa tu. Dah lama dah aku beli ni. Benda pun jarang pakai dan aku rasa tak ada keperluan untuk aku upgrade. Dengan sekarang ni macam-macam compliance kau kena buat dengan CAAM pening kepala. So tak apalah, aku nanti dululah nak upgrade. Kalau besok dah senang untuk main drone, tak banyak permit apa bagai birokrasi semua nak pakai, barulah aku akan upgrade untuk beli drone yang lain yang lebih baik lah. Tengoklah, itu pun gantung pada birokrasi lah. Kalau banyak sangat birokrasi pun payah juga kita nak pakai kan, hobi je kot. Anyway, tak apa, kita patuh pada kerajaan lah, tu yang penting. Cerita dia macam ni. Apa penyebab aku beli Phantom 4 ni? Nombor satu, masa aku pakai Phantom yang pertama tu, Phantom 3 standard aku pakai. Masa tu Phantom 3 standard kan, apalah sangat. 4K pun tak boleh, dia punya connection pun tak berapa baik, Wi-Fi punya connection. Jadi aku fikir, alah mak apa salahnya upgrade kan. Aku tolak yang Phantom 3 standard tu. Memang cantik lah video dia. Alah, first pakai drone, bila nampak yang 1080 punya resolution pun dah cantik, itu dah puas hati kan. Benda beli dalam, waktu tu ada offer dalam 1,200, harga asal 1,500. So dapatlah RM1,300 masa tu. So aku dah beli tu, aku dah jual pun dekat orang. Aku jual dalam 1,000 kot. Aku rugi 200 macam tu je lah. Tapi tak apalah, aku dah puas pakai. Aku pakai dalam lebih kurang tak sampai setahun pun aku dah jual. Ada pula anjing gaduh. Ni kerja hantu ke kerja anjing ni? Seram betul lah. Dah lah aku seorang ni kat rumah ni. Okay, sambung semula. So, aku dah jual Phantom 1 tu, Phantom 3 standard tu. Lepas tu aku dah jual, aku ambil Phantom 2, silap. Aku ambil Phantom 3 Advance, di mana aku tahu dia punya connection dia adalah menggunakan weight bridge punya connection. Bukan guna Wi-Fi, guna OcuSync. OcuSync weight bridge punya connection. So dia punya connection aku rasa lebih baik daripada Phantom 4 yang ni lah. Dan masalahnya yang terjadi apabila tengah-tengah aku fly tu, tiba-tiba dia punya propeller ni boleh tercabut. Even aku dah fly selama 5 minit. Aku dah sana sini kan, dah fly. Dan time aku naik, aku unjuk habis kan nak naik kan. Kita dah test kat bawah tu. Dalam 3 kaki tu kita dah test pusing depan, belakang, naik, turun. Sekali lepas 5 minit test tu kita naik kan. Tiba-tiba dah sampai atas, dah lebih kurang 30 meter, propeller dia tercabut. Tercabut satu, ngeng 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 ngeng, gedebuk depan mata aku. Or you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nasib baiklah waktu tu jauh sikit lah daripada orang. Kebetulan kat parking kereta pula tengah tak ramai orang, antara pukul 5 je tu. Aku rasa kalau aku datang pukul 6 tu, mahu juga kena kat kereta, tapi datang pukul 5 awal. So tak kenalah kereta sebab kereta tak banyak lagi. Jatuh pun tak jauh, dalam 10 meter dengan aku je. Aku tengok kat situ, orang-orang lain yang jogging dekat Iskandar tu pun tengok aku je. Aku senyum je lah, nak buat apa. Benda dah berkecai depan mata kot. Memang tak boleh nak repair dah. Dia punya casing dah pecah, dia punya board dah rosak, dia punya kamera pun dah janam. Tak apalah, aku tolak je lah. Aku tolak kat orang tu ambil spare part. Dia kata, bang ni memang dah tak boleh pakai ni bang, tapi kalau abang nak, saya boleh pulang balik. So cakap, tak apalah, ambil je lah. Mana-mana lah kau buat spare part. Kalau boleh jual spare part tu, bayar aku sikit. Tapi sampai sekarang pun tak bayar, tak apa. Aku halalkan je. Aku assume dia memang tak boleh jual lah spare part tu. So dah jadi macam tu. Aku beli Phantom 4. Phantom 4 ni, kebetulan ada seorang Cina tu, orang kaya jual. So dia tak pakai sangat tau. Dia kata dia baru beli, tapi sebabkan benda ni besar, dia nak yang kecil. So dia beli Mavic Pro. So dia ada Mavic Pro, dia banyak berjalan, melancong sana melancong sini. Ada kedai electrical, kedai buat wiring lah. Dia banyak melancong, dia tak nak bawa yang besar ni, dia bawa yang kecil. Sebab tu dia beli Mavic Pro. Mavic Pro Platinum waktu tu dia beritahu aku. So yang ini dia nak jual sebab dah tak guna. Sebelum harga jatuh dia jual dengan aku. So aku ambil 2,000. That time benda ni harga mahal lagi, dalam 2,500. So aku beli dengan harga 2,000.
Beli 2000 aku pakai dah berapa tahun dah? 3 tahun ke 4 tahun macam tu lah aku pakai. Ada satu problem dengan model yang ni, di mana dia punya remote dia kau tak boleh nak charge. Aku tanya dalam grup macam mana, takkan nak tukar remote dah berapa ratus kan, rugi ya. Betul lah, aku beli 2000 tambah berapa ratus, remote aja aku tak silap 5-600. Dah jadi macam harga yang 2,500 yang baik punya kualiti. Jadi aku rasa rugi lah. Lepas tu aku tanya dalam grup. Dalam grup tu kata, tak apa bang, abang hantar je kat saya remote ni. Saya tahu nak buat macam mana. Aku hantar kat dia. Dah hantar kat dia, dia pulang balik. Aku nak bayar. 1 sen pun dia tak bagi bayar. Aku tak tahu malaikat mana yang tolong aku tu. Aku tak tahu. Alhamdulillah dia tolong aku lah. Aku nak cuma... Aku just nak cakap terima kasih sampai sekarang tak terhingga kat dia. Sebab dia tolong selesaikan masalah aku ni. Kalau tak dengan 5-600 aku keluar beli remote baru. Rupanya dia kata memang ada isu benda ni. Kau kena buka, kena soldering, buat apa semua dalam tu. Bagi dia okey balik lah. Sebab dia ada soldering dia yang tak berapa cantik untuk batch model yang ni. Tapi tak apalah, benda dah settle pun. Anyway, dia dah tolong aku. Sekarang dah habis bab cerita dia. Aku masuk bahagian spesifikasi pula. Okay, sekarang ni berat dia 1.38 kg berserta dengan propeller dan juga bateri. Wind speed resistance yang dia boleh lawan adalah 10 meter per second. Itu yang paling kuat lah. Kalau lebih daripada tu, dia pun tak boleh lawan. Tapi kalau kau nak convert kepada kilometer, angin yang paling kuat drone ni boleh lawan adalah 40 km. Kalau angin lebih kuat daripada 40 km, drone ni pun tak boleh lawan. Itu je lah. Nombor 3, dia punya flight time dia adalah 28 minit. Tapi based on ideal condition, maksudnya tak ada rintangan udara dalam rumah ke ataupun dalam gudang yang tak ada wind, yang tak ada angin lah, tak ada turbulence apa semua kan. So itulah 28 minit. Tapi kalau kita main kat luar ni kan ada halangan dari segi angin itu and so on, dengan center dia pakai nak terlanggar pokok apa semua, benda tu consume bateri. Sebab benda tu consume bateri, engkau hanya boleh fly lebih kurang 20 minit saja. 8 minit tu anggap bilah burn untuk dia punya sistem. So paling tinggi pernah aku buat 20 minit lah. Lebih daripada tu tak dapat. Itu pun bergantung pada cuaca yang kau terbang pada masa tu, bergantung pada bateri, bergantung pada penggunaan kau. Kalau bateri kau dah lama pakai pun, voltage dah rendah pun, kau tak akan dapat 20 minit ataupun 28 minit. Tu kena ingat. Nombor 4, operating temperature dia adalah daripada 0 hingga 40 darjah Celsius. So kalau kau nak fly tempat-tempat panas ni, mungkin akan menyebabkan dia ni hang. Sebab panas kan, dalam ni ada board. Bila ada board, dia kau tak boleh panas. Kalau panas, dia hang lah. Kalau nak fly kat volcano ke apa tu, jaga-jagalah. Banyak juga aku tengok orang fly kat volcano. Tapi itu atas risiko masing-masing. Dia punya ascent speed maksimum dalam keadaan sport mode adalah 6 meter per second. Ascent speed tu maksud dia speed untuk dia naik dalam keadaan sport mode. Okay, 6 meter per second. Dia punya descent speed dia, descent speed dia ke bawah adalah 4 meter per second dalam keadaan sport mode. Max ceiling level maksudnya berapa tinggi dia boleh terbang. Kalau nak ikut Malaysia lah 400 kaki je ataupun bersamaan dengan 120 meter. Tapi kalau betul-betul kau boleh fly ni, benda ni boleh fly 6,000 meter ataupun 6 km daripada sea level, paras laut. Tapi kau akan mengganggu kau terbang lah. Tu kalau kena saman 50,000 lah cerita dia. Lagi tu kau membahayakan nyawa orang. Let's say lah drone ni masuk dekat enjin kau terbang, turbine tu boleh rosak sebenarnya dan orang tu pun boleh terhempas. Jangan cek pasal terbang tinggi-tinggi ni. Nak terbang tinggi-tinggi, pergi buat permit sana, minta izin. Okey, aku cerita pasal dia punya remote pula. Frekuensi yang dipakai adalah 2.4 GHz dan 2.48 GHz. Tapi kalau ikutkan dia punya spek dekat dalam ni kita boleh tukar pada 5 GHz punya frekuensi. Aku tak tahu kenapa dalam spek dia tak tulis, tapi sebenarnya ada. Lepas tu FCC compliant, kalau ikutkan dia punya jarak dia 5 km dan AC compliant, CE compliant adalah dalam 3.5 km jarak maksimum. Tapi kalau itu bergantung pada ideal condition lah. Kalau tak ada gangguan dengan wifi dan connection antara dia dan juga body kira terbang ni lah. Bateri dia adalah 6000 mAh. So kau boleh pakai lama lah. Kau sekali charge tu, kalau tiap-tiap hari pakai mungkin boleh pakai lah seminggu. Operating current dia adalah 1.2 amp pada kadar 7.4 volt. Itu kena ingat.
Sekarang ni kita nak cerita dia punya bateri. Bateri macam ni lah. So, sebiji ni kalau baru lebih kurang 600 lebih. Kalau kau beli second yang used punya ataupun yang ciplak punya dalam RM300, RM200 pun dapat. Tapi masalahnya kalau kau guna yang bukan ori punya, takut-takut tengah fly nanti tiba-tiba bateri fail. Bila bateri fail, takut dia tiba-tiba jatuh. Tu satu case. Case kedua, bateri fail dia akan terus landing. Kat mana-mana nak landing lah. Dalam tasik pun dalam tasik lah. Sebab dah ada orang pernah kena. Sebab tu aku cakap. Aku pun dulu sendiri dah pernah kena. Sebab masa guna Phantom 3 Advance tu. So, aku tak nak jadi isu yang sama. Aku akan beli yang second yang ori. Macam tu adalah lebih baik. Sebab kau dapat mengelakkan kau daripada kerugian RM1,000. Okay. Bateri dia 5350 mAh punya kapasiti. Voltage dia 15.2 volt. So, kalau kau tengok kurang daripada tu ataupun dah sampai 12 dan sampai 13 tu, tandanya bateri dia nak kaput dah tu. Sebab cycle dah tinggi. Maksudnya, cycle tinggi ni maksudnya dah guna banyak kali. Dah banyak kali charge. Dah charge lah. Berat dia 462 gram. Tak sampai 500 gram. Charging temperature adalah 5 hingga 40 darjah Celsius. So kadang-kadang bila kau charge, dia tak nak charge. Sebab apa? Lepas pakai, kau terus nak charge kan kadang-kadang kan. Tapi dia tak boleh charge. Sebab apa? Sebab temperature dia tinggi. Sebab dia nak elakkan bateri ni terbakar dan sel-sel dia rosak dalam ni. Sebab tu dia akan bagi cool dulu. Dah cool, temperature dah okey, barulah dia boleh charge. Sebab tu nama dia intelligent battery. Sebab dia kat sini ada temperature and so on. Macam-macam lah. So dalam ni pun ada board tak silap aku. So sebab tu nama dia intelligent battery. Max charging dia adalah 100 watt. So kalau lebih daripada tu pun dia akan panas. Contoh kau ni, contohnya kau nak cari charger lain tapi kau kena tengok juga kapasiti dia adakah lebih daripada 100 watt. Kalau dia charging, sebab lebih dari 100 watt benda tu akan merosakkan kau punya bateri. So jaga-jagalah kalau nak cari yang third party charger punya. Okay, sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya obat terbalik. Dah ada pasir ya. Dia dah main kat pantai tu. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya kamera. Kamera dia adalah 1 inch CMOS sensor. Yang biasa pakai DSLR tapi ataupun micro four third punya kamera memang, ataupun kamera compact lah yang di mana menggunakan 1 inci punya sensor size. Kalau macam kamera full frame yang aku pakai biasa untuk wedding kan, itu adalah 35mm. So ini 1 inci bersama 20mm, so kurang 1 inci lah daripada kurang 10mm. Kurang 10mm daripada kamera full frame itulah dia punya sensor size. Dia punya megapixel dia adalah 12.4 megapiksel. Field of view dia 94 degree ataupun 20mm jika bersamaan dengan 35mm punya kamera format. So maksudnya kalau kamera full frame kau adjust dia punya lens dekat 20mm, mana kau dapatlah dia punya view yang sama dengan macam drone ni. So kira wide jugalah untuk 20mm full frame. Aperture paling besar bukaan dia adalah 2.8 f. Lepas tu dia punya ISO untuk video 100 hingga 3200 dan untuk foto 100 hingga 1600. Electronic shutter speed dia berfungsi daripada 8 saat ke 1/1000. So maksudnya berapa cepatlah shutter speed tu tutup untuk electronic shutter speed dia. Resolution maksimum untuk gambar adalah 4000 hingga 3000 pixel. Tapi kalau ini termasuk sama ada foto atau video lah. Sebab tu dia punya video kita boleh rekod sehingga 4000 resolution ataupun 4K punya resolution. Okay, sekarang kita cerita pasal video pula. Dia punya video maksimum recording adalah Ultra HD iaitu 4K ataupun dengan 4K pada 24 dan 25 frame per second ataupun slightly lower daripada 4K yang bukan Ultra HD adalah 4K at 30 ataupun 24 ataupun 25 frame per second. Pada 2700 resolution punya video, frame per second dia adalah 24, 25, 30 dan Full HD 1080 dia punya frame per second adalah 24, 25, 30, 48, 50, 60 dan 120. So contohnya kalau macam kau nak buat slow motion, kau boleh pakai Full HD lah sebab dia ada 120 frame per second. Tapi yang kelakarnya
Sebab firmware dia ni update dia sampai 720 punya resolution, dan dia punya frame per second 24, 25, 30, 48, 50 dan 60 saja. Sedangkan 1080 ada sampai 120 punya frame per second. So kelakar lah kat situ. Tapi tak apa, dah memang firmware dia macam tu, so kita ikut aje lah. Dia punya bitrate untuk video dia yang paling tinggi adalah 60 megabit per second. Sekarang ni kita masuk dia punya application yang ada pada handset pula, yang biasa kita download tu. Kita nak pakai application tu adalah nama dia application DJI Go 4. Video yang kita nampak dekat handset tu adalah 720 punya resolution dengan 30 frame per second. So dia punya latency pula adalah 220 millisecond. Latency tu maksud dia video cache yang dia nak hantar dekat handset tu, jarak dia ataupun paling cepat 220 millisecond lah. So maksudnya lepas dia rekod, dia memerlukan masa 220 millisecond untuk hantar video yang dia ambil tu dekat handset. So kau ada sikit delay lah video feed kau dekat handset ni. So bagi aku, yang ini pun dia kena improve lah pada masa akan datang. Tapi by this time aku rasa dia dah improve benda tu. So tak ada isu sangat. So sekarang ni aku nak cerita pasal kebaikan dia. Kebaikan dia nombor satu bagi aku, dia masih boleh rekod 4K dan juga Full HD. Full HD pula 1080. Kebaikan nombor dua dia pula, bagi aku dia ni still relevant sebab dia ni drone antara yang drone paling kuat untuk lawan angin kalau compare dengan Mavic Pro, Mavic Air, sebab dia ringan. Yang lain tu ringan, yang ni berat sikit, dan dia punya design dia tu memang design untuk lawan angin, tak macam Mavic Pro dan juga Mavic Air. Sebab tu kalau reboot apa ke, ini yang paling kuat lah. Cuma in terms of teknologi, dia dah outdated bagi aku. Sebab ada beberapa function yang dia tak ada. Tapi Mavic Air dengan Mavic Pro Zoom tu Mavic 2 Pro, Mavic 2 Pro Zoom pun ada dia ada beberapa features lain yang lebih baik. So okey lah bagi aku, dia ada pros and cons lah. Kebaikan dia yang nombor 3 ialah bagi aku lah kan, untuk masa sekarang ni dengan keadaan internet yang tidak berapa baik dekat Malaysia yang slow, untuk kau rekod Full HD ataupun untuk kau rekod dalam 4K ataupun dengan 30 fps, aku rasa tak berbaloi. Data dah lah susah, kedekut banyakkannya telco ni. Unify pun bukan semua tempat ada. Kalau ada pun tempat-tempat ternama, tempat-tempat yang kadang-kadang tempat yang ternama pun tak ada, apatah lagi tempat-tempat yang tak bukan bandar lah, senang cerita. Jadi aku rasa macam tak berbaloi, so lebih baik kau rekod guna Full HD aja madai. Kalau dalam masa terdekat ni aku tak nampak keperluan untuk korang rekod dalam 4K unless korang memang ada future proof lah, ada plan untuk future akan datang. So mungkin kau masih boleh gunakan lagi footage tu pada masa akan datang, ataupun nak jual ataupun ada projek lain. Yes, kalau macam aku yang fly untuk suka-suka, aku rasa no need kot. Lagi tu, kalau kau rekod dalam Full HD 1080, kau akan jimat pada storage space, di mana tak banyak storage space kau pakai lah. Kalau kau pakai 4K, aku rasa contoh kau pakai Full HD dalam masa sebulan 1 terabyte habis. Tapi kalau pakai 4K dalam masa 10 hari dah habis dah. Contohnya macam tu lah. So terlalu cepat bagi aku, dia makan space dekat komputer aku, so aku rasa tak perlu. Unless kau ada budget production yang besar lah, itu lain cerita lah. Sekarang ni aku nak cerita pasal keburukan dia. Keburukan dia nombor satu yang aku nampak, dia besar dan susah untuk assemble. Sebab sekarang drone-drone zaman sekarang ni main lipat-lipat je. Contohnya Mavic Pro yang satu usia dengan dia, lipat-lipat terus boleh fly. Senang kan? Tu nombor satu. Nombor dua, dia punya connection system dia masih menggunakan Wi-Fi. Di mana kalau adik-beradik dia yang lain, Mavic Pro dan sebelum tu ataupun yang sebaya dengan dia sekalipun menggunakan OcuSync. Tapi dia menggunakan weight bridge.
So Webridge ni tak berapa cantik connection dia compare dengan Accusync, dan aku pernah try sendiri masa company aku pakai dulu, dia pun pakai Mavic Pro, dan aku pun pakai benda tu, aku pun dah berdal semacam dah drone tu, tapi setakat ni tak ada jatuh lah, alhamdulillah. Ada pula kupu-kupu Temi. Lepas tu burukan nombor 3 dia ni besar, dia tak mobile untuk bawa ke sana ke sini. So itulah kekurangan dia. Nombor 4-nya, dia punya features dia banyak kurang kalau compare dengan model-model yang terbaru ni, outdated ni. Tapi kalau macam aku, tak bergantung pada features yang ada tu, aku lebih fly manual. Features yang ada pun aku banyak pakai orbit, ataupun fly sana, fly sini je lah. Tu keperluan untuk aku pakai features yang terbaru yang ada pada drone-drone yang baru ni tak perlu. So aku rasa tak perlulah, sebab tu aku tak upgrade. Setakat ni itu saja kekurangan dia yang aku nampak, yang lain-lain aku tak nampak lagi. Tapi buat sementara ni aku pakai dululah dengan apa yang ada, sebab aku percaya untuk kau menghasilkan video yang cantik ataupun foto yang cantik, bukan sekadar bergantung pada kau punya gadget saja, tapi kau punya skill pun kenalah seiring dengan gadget yang kau ada. Kau bagi gadget yang paling mahal sekalipun, tapi kalau tak reti guna sekalipun, tak jadi juga kau punya art tu ataupun kau punya seni tu. So kau punya skill dan kau punya gadget kenalah seiring. Unless kau dah rasa macam kau dah guna semua teknologi yang ada pada drone ni tapi masih tak boleh fulfill kau punya kehendak ataupun kau punya skill, barulah kau perlu upgrade. Yang penting asas skill dulu sebelum kau beli gadget yang lebih canggih. Itu saja. So kesimpulannya bagi aku, buat masa sekarang ni, kalau kau nak beli, kalau dapat harga yang betul-betul murah, adalah berbaloi untuk kau beli. Tapi kalau kau planning nak pakai future proof, tapi kalau kau ada rasa planning pada masa akan datang untuk beli yang 4K yang memerlukan features yang banyak pada drone tu, aku rasa ni bukanlah yang sesuai. Itu saja. Bagi mana-mana orang yang banyak fly dalam keadaan jauh daripada diri sendiri ataupun daripada remote, aku rasa drone ni tak boleh pakailah untuk korang, sebab dia punya connection tu Webridge, bukannya Accusync macam sekarang. Sekarang Accusync pun dah 2.0, akan datang pun dah 3.0, di mana connection dia lebih baik antara aircraft dengan remote. Sekarang ni pun aku pakai dalam jarak 1 km lebih pun dah ada putus-putus. Yang orang pakai Accusync 2-3 km baru ada putus-putus. Kau nampak tak ada punya beza kat situ? Ish, kacau. So, nampaklah kat situ kekurangan dia. Anyway, bergantung pada keperluan korang. Kalau korang rasa tak perlu, tak perlulah. Kalau korang rasa perlu untuk upgrade ataupun beli yang lebih baik, belilah. Sebabnya itu duit korang, bukan duit aku. Okey, itu saja buat kali ini. Dan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.